Dari sudut dalil disyariatkan azan macam dalil, dan asal azan dan iqamah itu ialah ijma'. Tulis pelajar, al-ijma'u. Apa makna ijma'? Sepakat para ulama. Ulama Islam sudah sepakat bahawa azan dan iqamah itu satu amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, telah disyariatkan oleh Allah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perkara yang telah disebut oleh Nabi ataupun iqrar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia punya itu dia panggil asal dia. Yang didahului oleh mimpi yang benar. Siapa dia bermimpi? Seorang sahabat nama dia Abdullah bin Zaid. Tulis, azan ni seorang sahabat dia bermimpi. Pada suatu malam yang di dalamnya fi lailatin tasyawaru fima yajma'un nas. Tengok ni pelajar. Pada satu malam para sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah. Fima yajma'un nas. Bagaimana kita nak panggil orang untuk solat? Mana peringkat awal Islam dulu, bagaimana kita nak panggil orang untuk solat? Nak panggil macam mana? Lau, bertempik, katok geduk. Kalau orang Kelantan ni katok geduk, tahu katok geduk? Beduk tu, pukul. Itu dia panggil, orang Kelantan kata katok geduk. Sedap kita lagi dah main katok geduk. Jadi mesyuarat bagaimana nak menghimpun ramai bagi menunaikan solat berjamaah. Mimpi benar itu sebagaimana dalam kitab Sunan Abi Daud. Dalam kitab Sunan Abi Daud daripada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid, an Abdullah bin Zaid. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan arahan supaya bagaimana nak panggil orang. Tengok dalam kitab ni dia kata menggunakan loceng. Amaran Nabi bin Naqus. Jadi panjang riwayat dalam hadis. Nabi tak suruh. Cuma waktu bermusyawarah tu. Waktu bermusyawarah ada yang cadang. Kita pakai serunai. Tanda masuk waktu solat. Dia kata serunai ni cara Yahudi. Ada yang cadang, kita pakai loceng. Kreng. Yang loceng ni orang Nasara. Jadi bagaimana nak buat? Bagaimanakah kita nak panggil orang? Serunai ikut Yahudi. Buat loceng ikut Nasara. Habis macam mana kita nak buat? Itu dalam mesyuarat. Maka pada waktu saya tidur, tulis itu. Jadi panjang cerita tentang mesyuarat tadi tu. Jadi ketika kata di Abdullah bin Zaid, pada waktu saya tidur, datanglah seorang laki-laki membawa loceng dalam tangannya. Dia mimpi ada orang bawa loceng. Maka saya berkata, wahai hamba Allah, adakah Tuhan nak jual loceng itu? Nak jual loceng ni ke saya? Tanya orang itu, mau nak buat apa? Awak nak buat apa dengan loceng ni? Saya jawab, kami hendak menyeru orang ramai untuk melakukan solat berjamaah. Aku nak guna loceng ni tanda masuk waktu. Masuk waktu solat, kita boleh loceng. Kreng, bunyi loceng. Kata dia orang tu dalam mimpi, mahukah Tuan hamba kalau saya tunjukkan cara yang lebih baik? Aku nak tunjuk padamu cara lebih baik daripada loceng. Nak? Abdullah bin Zaid kata, nak lah. Kita duk cari macam mana nak, bagaimana cara nak panggil orang mari solat ni. Kalau awak ada cara yang terbaik, tunjukkan kami. Tunjuk mari sini. Maka katanya, ni
Orang itu berkata, mu kata Allahu Akbar, dia ajar. Dia ajar sebagaimana lafaz azan yang kita baca hari ni. Lafaz azan yang kita baca hari ni. Jadi kita lafaz azan ni tahulah kita kan. Bagaimana lafaz yang kita duk dengar hari-hari tu dia panggil itu mari daripada mimpi. Mari daripada mimpi. Dia kata baiklah. Lafaz azan seperti dalam Abdullah bin Zaid supaya kita dengarlah. Kalau kita azan sini pun nanti orang terkejut pula dia masuk waktu dah kata. Tak lagi kata. Kan? Ya, masuk waktu dah tak lagi. Baiklah kita ringkaskan. Dalam kitab saya ni ada satu kitab menarik ni. Kitab ni khas Al-Masailul Muhimmah fil Azani wal Iqamah. Kalau kita baca ni semua masalah ada dalam ni insya-Allah. Baik, dia berkata, mengucap Allahu Akbar sampai ke habis tajuk, habis hadis azan. Sampai kepada la ilaha illallah. Apa cerita dia? Kata Abdullah bin Zaid, selepas dia pergi, dia kata, lepas dia pergi dari saya, tak begitu jauh, dia berkata lagi. Mana dia gitu, dia pusing balik. Dia kata, Tuan, hendaklah Tuan hamba berkata bila berdiri hendak solat, kata pula Allahu Akbar sampai habis iqamat. Dia ajar qamat pula dalam mimpi ni. Habis cerita mimpi. Falamma asbahtu, maka bila waktu pagi saya pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima raaitu. Saya pun cerita, ya Rasulullah, saya mimpi. Dia pun cerita mimpi dia tadi. Ada orang nak jual loceng, bawa loceng, kemudian dia ajar azan dan dia ajar iqamat. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Nabi kata itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Mimpi kamu tu betul. Bukan mari daripada syaitan. Qum ma'a Bilal fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'azzin. Fa innahu anda sautan minka. Alhamdulillah, kamu pergi jumpa dengan Bilal, ajar kepada dia tentang mimpi yang kamu tadi. Membagi tahu dia, ajar dia surat azan macam ni. Dan hendaklah ia melakukan seruan azan dengan apa yang dilihat dalam mimpi itu. Kerana Bilal mempunyai suara yang lebih tinggi daripada awak. Dia sepatutnya Abdullah bin Zaid lah azan sebab dia yang mimpi. Tapi Nabi suruh Bilal azan. Sebab apa? Sebab Nabi kata fa innahu anda sautan, suara dia lebih lantang, lebih baik suara. Makna suara Bilal tu sedap dan suara dia kuat. Jadi ini di antara sunnah yang kita nak pilih muazzin. Jangan pilih orang suara serak-serak, tak apa nak bunyi. Nah, suara hang tak sedap. Pilih yang suara baik. Kalau orang dengar azan berasa nak pergi masjid, oh sedap suara dia ni. Karena azan dia tu orang jadi semangat nak pergi masjid. Ni mari hok mengatuk dak. Jadi azan. Bila mana? Hok nak pergi sikit pun jadi lemah semangat. Jangan. Itu syarat benarnya. Orang udus tak ke mana suara, kalau iman kuat dia tak peduli pun. Nak je dia. Maka saya pun pergi kepada Bilal dan memberitahu kepadanya tentang mimpi itu. Maka beliau pun melakukan azan dengan apa yang dilihat dalam mimpi itu. Selesailah. Itu baik. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhum, cerita ni bersambung. Sayyidina Umar bila dia dengar azan, dengar bila azan, sedang waktu tu dia ada di rumah dia. Beliau pun keluar dari rumahnya menyeret kainnya sambil berkata, makna Umar cepat keluar dari rumah, tarik kain ridak dia ni, ridak. Pergi cepat. Nak gimana? Pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bila jumpa Nabi dia kata apa? Wallazi ba'asaka bil haqqi ya Rasulullah laqad ra'aitu mithla ma ra'a. Rasulullah, demi Tuhan yang mengutuskan Tuhan dengan benar, sesungguhnya saya lihat dalam mimpi saya seperti yang saya dengar tadi. Maknanya Sayyidina Umar juga bermimpi dengan mimpi yang sama. Tapi rezeki Abdullah bin Zaid, dia cepat pergi beritahu ke Nabi. Mana dia ke dia dululah sejarah tu. Kalau tidak Umar yang nombor satu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falillahil hamdu, segala puji bagi Allah yang telah mengajar kepada umat ini menyelesaikan masalah yang kita mesyuarat tadi, nak panggil orang mari solat macam mana, selesai dah masalah. Setakat itu hadis riwayat Abu Daud. Tulis pelajar, rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah dan lain-lain. Qila, tutup setakat tu cerita. Segala puji bagi Allah. Tutup kurungan riwayat hadis setakat tu. Ada qaul. Pelajar-pelajar kena ingat, bila sebut ada qaul makna ada pendapat. Wa qila, ada pendapat mengatakan bahawa belasan orang, bukan balasan tu tak baris molek. Kita jauh ini kalau salah baca penat kita. Dalam bahasa Arab qila ra'aha bid'ata asyara sahabiyan. Ada riwayat mengatakan beberapa belas orang. Tulis gitu. Belasan dengan makna ada beberapa belas orang sahabat yang bermimpi tentang perkara itu. Maknanya tawatuk. Tawatuk mana ramai sahabat sampai beberapa belah orang bermimpi mimpi yang sama. Mengajar cara azan dan iqamah. Kita kata alhamdulillah, alhamdulillah, ibadat kita ni telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada melalui para sahabat dan diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tamatlah kisah. Cerita nak tiup seronai, cerita apa tadi? Loceng, cerita nak palu beduk, tak ada belakang. Yang adanya azan. Alhamdulillah. Cuma zaman dulu masih ada lagi. Kalau di kampung-kampung dia panggil beduk. Beduk. Negeri Kelantan orang panggil geduk. Besar geduk ni. Kita dulu ada di tangga Balasah tu. Dia tengok. Besar ni. Balok besar gini. Oh, tapi cara nak ketuk dia ada cara. Kedengung dia ya, jangan duk. Kalau tak pandai kata tak jadi. Besar beduk kita dulu boleh masuk dalam. Main menusuk dalam tu. Jadi tidak perlulah zaman kita ni semua ada mikrofon, ada speaker besar. Kenapa kita duk bergeduk-geduk lagi? Tak payah. Tak payah duduk beduk-beduk, tak perlu. Cukup dengan apa yang dia ada. Alhamdulillah. Baik.